Dia pun buka pintu bilik tu. Pintu bilik tu tak berkunci tau. Dia buka je pintu bilik tu. Dalam bilik tu bersepah tau. Macam ada orang pecah masuk. So dia pun toleh lah ke arah belakang, atas kan. Tapi mengejutkan dia, apabila dia nampak dekat atas post guard ni, ada satu benda bertinggi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita bertemu lagi di dalam channel Sembang Kopi. Channel yang akan mengetengahkan kisah-kisah seram yang menarik untuk anda dengarkan. Tapi sebelum aku memulakan apa-apa kisah, terima kasih diucapkan kepada korang semua yang dah pun subscribe dan terus menyokong Sembang Kopi. Yang mana korang semua yang baru sampai ke Sembang Kopi pun, aku nak ucapkan selamat datang. Aku doakan korang semua yang menonton video ni dipermudahkan segala urusan korang semua dan dimurahkan rezeki yang barokah. Untuk kisah seram kita pada video kali ini agak special sikit sebab aku akan storykan kat korang 4 kisah yang dikirimkan oleh 3 pengirim kita yang pada aku menarik untuk kita dengarkan. Yang mana salah satu kisah ini berlakunya di sebuah rumah sewa yang terletak di Birmingham, England. So, korang nak tahu tak kisah dia macam mana? Jangan buang masa lagi. Get your coffee. Jom, aku story. Kisah seram kita yang pertama ni diceritakan oleh seorang pengirim kita yang bernama Suraya. Di mana Suraya ceritakan di dalam email yang dia ni ada satu pengalaman seram yang mana dia diganggu sewaktu dia pulang daripada kerja. Yang mana Suraya ni, dia ni bekerja di satu kedai menjual barangan handphone ataupun gadget yang kedainya terletak di dalam bangunan Alamanda di Putrajaya. Dan kedai dia ni biasa tutup dalam pukul 10 macam tu lah, 10.30 dia dah balik. And then rumah dia ni pula terletak dekat satu kawasan apartmen yang juga di Putrajaya, iaitu di Persin 11. Dia ni cerita dalam email juga yang dia ada satu habit tau, yang mana bila dia balik kerja dalam pukul 10.30 tu, dia takkan terus balik ke rumah. Dia akan lepak dulu dekat luar dengan kawan-kawan dia, pergi lepak mamak ke, minum apa semua kan. And then balik ke rumah, biasanya sampai rumah dalam pukul 12, paling lewat pukul 1 pagi pun dia pernah balik. Penatlah parents si Suraya ni tegurlah ataupun nasihat banyak kali, jangan balik terlalu lewat, boleh datangkan fitnah satu hal, bahaya, orang jahat apa semua kan, kemalangan, diganggu makhluk halus, semua mak dia dah cakap lah. Tapi Suraya ni macam acuh tak acuh je, ibarat curah air kat daun keladi kan, tak jadi apa. Dan dia pula memang lepas daripada dia kena nasihat tu 2 hari, mungkin dia akan balik awal lah, pukul 11 macam tu. Tapi selang daripada tu dia ulang balik. Selang beberapa hari dia ulang balik pukul 1, pukul 12 macam tu. Cuma pada hari kejadian seram ni berlaku, si Suraya ni, dia ni balik agak lewat juga, sampai kat kawasan parking motor rumah dia waktu tu pukul dalam 12.30, dekat pukul 1 pagi. Sebab dia kata dia keluar daripada kedai minum tu pun dah dekat pukul 11 lebih. Okey, jadi bila sampai je dekat kawasan rumah dia ni, dia parking motor dia naik motor skuter Ego tau. Jadi bila sampai rumah, dia parking, kunci motor apa semua, dia pun jalan lah menuju ke arah lift untuk dia naik ke rumah dia di tingkat 7. Jadi dalam perjalanan ni, dia akan melalui satu kawasan yang ada landscape, ada pokok bunga kan, macam tu. Jadi tengah dia jalan ni, dia terperasan tahu macam ada satu susuk tubuh macam wanita tua yang berbongkok. Tapi bukan pakai tongkat lah, dia hanya berbongkok je, sedang pandang ke arah satu pokok. Tapi bila dia amati, dia macam kenal tau susuk tubuh tu, sebab dekat aras rumah dia di tingkat 7 ni, ada seorang jiran dia ni, ada jaga mak ayah ataupun ada jaga mak dia lah yang sedang sakit. Mak dia ni
mak jiran dia ni, dia kenal lah, maknanya nak naik atas kursi roda apa semua kan. Kira sakit lah, susah nak berjalan. Tapi bila pukul 12 lebih, dia tengok ni macam makcik tu kan, mak jiran dia tu. So dia tegur, "Cik, buat apa dekat bawah?" Dia cakap macam tu. Kesilapan dia pada waktu tu, dia cakap dia tegur. Dia tegur makcik tu, "Cik, kenapa dekat bawah? Dengan siapa?" Sebab waktu tu dia fikir mungkinlah jiran dia tu ada dekat bawah juga. Tapi dah pukul 12 lebih, buat apa jiran dia dekat bawah, betul tak? So bila dia tegur, makcik ni ataupun entiti ni, daripada pandang ke arah pokok ni, dia terus pandang ke arah Cik Suraya ni. Yang mana bila dia pandang, dia tak adalah, muka dia macam muka makcik yang aku cakap tadi, cuma dalam keadaan senyum ke arah Cik Suraya ni. Senyum yang agak menyeramkan lah. Pada mulanya Cik Suraya ni tak ada rasa apa-apa, tapi bila makcik ni senyum pandang ke arah dia, tak toleh tempat lain, datanglah perasaan yang kurang selesa kan, ataupun perasaan takut. Dia pun okeylah, bila dia dah tegur macam tu, makcik tu macam tengok je dia sambil senyum. Dia dah rasa macam lain lah. So dia pun jalan pergi ke arah lift ni. Dia tekan lift untuk naik ke atas. And then dekat flat dia ni, ataupun dekat apartment dia ni, memang ada 2 lift yang berdepan. Dia ada satu lift berdepan macam tu kan. So dia kata okeylah, tak apalah. Dia tunggu, sambil dia tengah tunggu lift ni, dia pun tengok ke arah makcik tu. Makcik ni dia tengok je tau ke arah Suraya ni dalam keadaan muka yang senyum. So bila lift ni terbuka, Cik Suraya ni kata dia masuk ke dalam lift. Dia pun tekan tingkat 7. Dia pun tekanlah button untuk tutup pintu lift kan. So bila pintu lift ni tertutup, Cik Suraya ni masih lagi tengah pandang tau makcik ni yang sedang senyum ke arah dia. And then mula berjalan macam nak ke arah lift, tapi pintu lift nak tutup lah time tu. So dia kata okeylah, tak apalah, janganlah makcik ni, tak nak lah makcik tu naik dengan dia kan. Dia dah mula rasa tak selesa dengan makcik tu. Korang bayangkan, tiba-tiba pintu lift ni terbuka. Terbuka, masih lagi di tingkat ataupun di ground floor ni. Dia nampak makcik ni sedang berjalan lagi ke arah dia, ke arah lift ni, macam nak masuk dalam lift lah. Dan bila dia nampak benda tu, dia terus tekan tau button untuk tutup pintu lift ni. Sebab dia nak naik dululah. Makcik ni nak naik, dia lantak lah, dia kata. Jadi dia nak naik dulu. Bila pintu lift ni tertutup, dia terbuka lagi, masih lagi di ground floor. Makcik ni dah semakin dekat. Korang bayangkan, dia ni dalam keadaan dah menggigil dah ni. Dia kata jantung dia jangan cakap lah, berdegup dengan memang laju, memang takut gila time tu. Dia pun tekan lagi button tutup pintu lift ni. Sambil tu dia baca lah doa apa yang dia tahu. Dia tekan, pintu lift tertutup. Barulah dia rasa lega bila dia nampak dekat skrin tu kan, mula naik tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3. Kat situ Cik Suraya ni macam nasib baik sempat lah kan. Sebab makcik tu dah mula dah nak dekat dah. Sebab pintu tu terbuka, tertutup, terbuka balik, macam ada orang tekan, sedangkan tak ada orang. And then dia nampak susuk tubuh makcik ni berjalan ke arah dia, berjalan semakin dekat, semakin dekat. And then bila sampai saja ke tingkat 7, dia nak keluar terus lah. Dalam masa yang sama dia dah WhatsApp dah mak dia kan, suruh bukakan pintu apa semua, dia nak balik. Jadi bila dia tengah WhatsApp, bila sampai dia tingkat 7, dia terus nak lari lah pergi ke arah depan pintu rumah dia. Korang bayangkan, apa yang berlaku ialah bila pintu lift ni terbuka, makcik yang berbongkok tadi tu sedang diri betul-betul dekat depan pintu lift ni. Seolah-olah macam dia berjalan tadi sampai dekat depan pintu lift. Tapi di tingkat 7, korang bayangkan, dia jadi macam Cik Suraya ni nak keluar, terus patah balik tau. Dia macam ke belakang, langgar dinding belakang lift dia ni. And then dia pandang ke arah makcik ni. Makcik ni sedang tengok ataupun menatap tepat ke arah mata Cik Suraya ni. And then Cik Suraya ni pun tak sedarkan diri. Bila dia sedar je, dia kata apa yang dia ingat, dia nampak muka makcik tu. And then dia tersedar balik dekat satu rumah yang ramai orang tau. Ada jiran dia, lepas tu ada ustaz apa semualah. Jadi dia tengok kat mana ni. Dia kata rupanya memang dekat rumah dia, tapi dah masa tu ada ramai orang lah, jiran dia apa semua kan. Badan dia terasa sangat lemah dan dia terasa sakit dekat bahagian tangan, kaki, bahu dia semua sakit. Jadi ustaz ni pun adalah bagi dia air apa semua kan. Dia pun minum. And then selesai semua orang dah balik. Dia pun tanyalah dengan mak dia apa yang berlaku. Dan mak dia pun cakap lah, waktu
lepas dia WhatsApp mak dia tu, mak dia tunggu tau. Kenapa lama sangat tau anak dia ni tak masuk ataupun tak sampai rumah lagi. Sedangkan anak dia kata dah dekat dalam lift. Takkanlah begini lama, dekat setengah jam, dekat pukul 1:30 waktu tu tak sampai rumah lagi kan. Macam tak logik je. So mak dia ni pun keluar. And then dalam perjalanan mak dia nak pergi ke arah lift ni, Cik Suraya ni cerita mak dia lah cakap dengan dia, yang mana mak dia dengar pintu lift ni terbuka tertutup, terbuka tertutup. So dia kata, kenapa dengan anak aku? Dia pun jalan, dia tak nampak lagi tau dalam lift. Rupanya Cik Suraya ni dah terduduk secara macam menyimpu tau, macam kaki berlipat tu kan. Dah pandang ke bawah, muka pucat. Masa tu mak kepada Cik Suraya ni panggil ayah dia apa semua, angkat masuk dalam rumah, panggil jiran apa semua kan, yang mana ni patut salah seorang daripada jiran dia mungkin tahulah kot, orang yang pandai, ustaz yang duduk dekat tingkat berapa ke apa ke. So bila ustaz tu datang, ustaz tu baca apa semua kan, dia macam kena rasuk, kena macam kena sampuk kan, meronta apa semua, nak keluarkan makhluk tu daripada badan dia memang susah. Ini apa yang diceritakan oleh mak Cik Suraya ni, yang mana sebab tu dia rasa badan dia lemah dan tangan dia sakit-sakit, sebab ramai jiran-jiran dia yang lelaki tau pegang dia sebab dia nak lari. And then dalam keadaan benda tu melawan, bukan dia lawan pun, jin tu dalam badan dia kan. Jadi bila jin tu keluar tu yang agaknya dia rasa badan dia lemah sangat, dia tangan dia sakit apa semua. And then selang daripada tu dia cuti jugalah, dalam masa seminggu lebih tu dia cuti, sebabkan dia nak pulih daripada tu agak lambat dia cakap. And then bila dia masuk kerja balik, dia balik lepas tu tak ada lambat lagi lah. Itu satu pengajaran lah bagi diri dia ni. Cik Suraya ni cakap dia balik lepas tu mungkin pukul 10:30 balik, terus shoot balik rumah. Macam tu. Sebab dia dah macam dah serik lah kan. So itulah pengajaran yang kita boleh dapat lah daripada kisah ni, yang mana nak balik lewat tu kalau boleh elak lah kita balik awal kan. Tapi kalau memang kerja tuan-tuan balik lewat, nak buat macam mana kan. Cuma hati-hatilah, baca doa, hati-hati, sebab tahap kita punya fokus ataupun kesedaran kita bila dah pukul 1, pukul 12 ni, waktu kita tidur kan. Jadi just hati-hati je lah. So itulah pengalaman seram yang dialami oleh pengirim kita ni, iaitu Cik Suraya. So pada pendapat korang macam mana? Kisah ini seram ataupun tidak? Korang boleh tinggalkan pendapat korang di ruangan komen dekat bawah. Kisah seram kita yang kedua ni pula dikirimkan oleh pengirim kita yang bernama Puan Kalisha. Yang mana Puan Kalisha ni dia nak cerita satu pengalaman seram dia yang berlaku agak lama juga, 2015. Yang mana pada waktu tu dia ni sedang menyambung pengajian ataupun sambung pelajaran degree di sebuah universiti yang terletak di Birmingham, England. Dan kisah gangguan ini bukanlah gangguan college ke apa ke, bukan. Dia ni tinggal di sebuah rumah sewa. Okey, sebab dia tak dapat asrama. Jadi dia tinggal di sebuah rumah sewa, yang dalam rumah sewa ni ada 5 orang pelajar. Yang mana seorang daripada Malaysia, senior lah, lebih awal setahun daripada dia. And then ada 2 orang warga England dan seorang lagi warga Denmark. Yang mana dalam rumah ni ada 5 orang. Dan rumah ni pula ada 3 bilik. Yang mana satu bilik memang Puan Kalisha ni dengan yang warga Malaysia seorang lagi ni duduk lah. Satu bilik lagi ada Denmark seorang, lepas tu England seorang, pelajar daripada Denmark dengan England seorang. Dan ada satu bilik lagi ni memang seorang je tau, dia punya pemilik bilik dia seorang je. Sebab dia paling senior dalam rumah sewa tu, dan dia paling lama kot duduk dalam rumah sewa tu, Puan Kalisha ni cakap. And then cukuplah 3 bilik ni, dua orang seorang, macam tu. Cuma ada satu hari ni yang mana berlaku kemalangan tau. Yang mana senior ni yang tinggal seorang satu bilik ni, dia ni memang keluar pergi mana-mana, dia memang ada basikal. Jadi dia keluar pergi kelas, jumpa kawan-kawan apa semua, dia memang akan naik basikal. And then ada satu malam ni berlaku kemalangan, yang mana dia dilanggar dekat simpang, betul-betul dekat dah nak sampai rumah dia.
Mungkin dia pun nak balik cepat agaknya, dia pun jalan dan dia tak nampak kot kereta ni langgar dia. Dia meninggal tau, ataupun matilah dekat tempat kejadian. Yang mana culture dekat sana, Puan Kalisha ni cakap basikal tu dia akan sandarkan tau dekat tepi jalan tu. Tak kira lah baring kat tepi jalan ke, dekat tiang ke apa ke, dia orang akan letak bunga. Itu cara dia orang kat sana. Puan Kalisha ni cakap semua kawan-kawan yang mana satu tempat belajar apa semua letak bunga, tanda macam peringatan lah kepada si mati kan. So ada satu malam ni, pada hari kejadian seram ni berlaku, Puan Kalisha cakap dia balik agak lewat sebab dia keluar makan tau. Keluar makan dekat luar dengan seorang lagi pelajar daripada Malaysia tu yang aku cakap tadi, satu bilik dengan dia. Bila dia balik tu agak lewat, dalam pukul 10 lebih macam tu, dia pun sampai ke rumah. Masuk rumah agak gelap tau. Rumah dia ni agak gelap dan dia terdengar ada suara macam perempuan yang sedang menangis kesedihan. Menangis yang memang menangis gila-gila punya. So dia kata, siapa pula yang menangis? Dia tanya dengan kawan dia yang seorang lagi kan. So kawan dia kata, tak tahu. Cuba kita tengok bilik yang nombor 1. Bilik nombor 1, bilik yang 2 orang pelajar aku cakap tadi, seorang warga Denmark dengan England tu kan. So bila dia buka je pintu ni, dia budak yang pelajar dalam bilik ni, 2 orang ni menjerit tau, macam takut. So dia pun kata, relax. Dia pun buka lampu kan. Buka lampu, dia kata, kenapa ni? Kenapa? Yang seorang dah pegang salib dah, apalah, macam-macam lah. And then dia kata, dia tunjuk satu bilik tau. Bilik yang dekat penjuru ni memang ada satu bilik dia. Lepas tu bilik air, yang mana bilik tu lah yang ada suara tangisan tu. Bilik yang senior seorang tu, yang kena langgar tu kan. So ada suara tangisan tau dalam bilik tu. Puan Kalisha ni tanyalah dekat 2 orang yang pelajar dalam bilik tu, cakap, siapa dekat dalam bilik tu? Dia cakap, tak tahu. Budak pelajar ni ni cakap tak tahu kan. Siapa tak tahu, tapi dia dengar suara orang menangis. So dia takut lah, dia orang duduk dalam bilik je. So kawan kepada Puan Kalisha ni yang juga pelajar Malaysia ni juga takut lah. So dia kata, tak payah buka lah. Dia kata kan, macam dibaling sesuatu. Bunyi macam benda dihentak-hentak. Bising tau dalam bilik tu. Korang bayangkan. Tapi cuma Puan Kalisha ni tak layan lah, buat tak tahu je lah, cuba dah tidur. Sampai keesokan paginya, bunyi tu pun dah tak ada lagi. Bila dia orang buka pintu tu, bilik tu bersepah macam semalam juga, sama je. Macam ada benda yang marah tu dalam bilik tu. Tapi tak tahu apa dia. And then Puan Kalisha ni kata lepas daripada tu tak ada apa lagi lah yang tak ada gangguan lain lah. Cuma malam tu je macam ada suara menangis apa semua kan. Dan kejadian ni pun berlaku seminggu selepas perempuan ni ataupun pelajar ni meninggal. So nak kata roh tu tak mungkin lah kan. Cuma mungkin adalah sesuatu yang sampai sekarang Puan Kalisha pun masih terfikir. Sekarang dia pun dah ada dekat Malaysia, dah berumah tangga semua. Cuma dia cakap dia pun sampai sekarang dia terfikir apa yang berada dalam bilik tu, suara apa yang dia dengar. And then bilik tu ditinggalkan dalam keadaan kemas tau. Bukan bilik tu bersepah. Sebab bila berlaku kematian apa semua kan, polis akan datang rumah apa semua. Lepas tu ada ahli keluarga pelajar ni datang ambil barang apa semua. Bilik ni ditinggalkan dalam keadaan kemas. Tapi bila malam yang dia dengar suara orang menangis, bila dia buka, bilik ni dalam keadaan bersepah, yang macam orang pecah masuk. Macam tu kan. So itulah pengalaman yang dialami oleh pengirim kita ni, Puan Kalisha. So pada pendapat korang macam mana? Kisah kedua ini seram ataupun tidak? Korang boleh tinggalkan pendapat korang di ruangan komen dekat bawah. Kisah seram kita yang terakhir ni pula diceritakan oleh seorang pengirim kita yang ingin dikenali sebagai Mr. Ray. Bukan nama sebenar. Yang mana Mr. Ray ni ceritakan di dalam email yang pada hari kejadian seram ni berlaku, dia ni bekerja sebagai pengawal keselamatan di sebuah sekolah berasrama yang terletak di Sepang. Dan kejadian juga berlaku dah lama tau, 2011 macam tu. Yang mana sekolah yang dia jaga ni agak besar, yang mana meliputi ada padang bola sepak, ada surau, ada dewan, ada kantin, dewan makan dan sebagainya. And then ada lagi lah beberapa blok pelajar lelaki,
untuk asrama kan. Dan ada juga 2 blok macam tu pelajar perempuan punya asrama, yang mana setiap kali diorang membuat rondaan, memang akan ada 2 orang guard tau, yang menaiki motosikal akan ronda, satu dekat bahagian sini, satu kat bahagian sini, macam tu. Dan dia cakap memang banyaklah kawasan yang perlu dipantau, ada lampu apa semua, sebab sekolah ni dikelilingi dengan pokok-pokok, ataupun senang cerita kita boleh kata kawasan terpencil lah, hutan kan. Jadi memang banyaklah kawasan-kawasan yang guard kena masuk, lalu naik motor apa semua. Takutlah kalau ada orang pecah masuk ke, ataupun pelajar fly ke. Tapi pelajar fly ni agak kurang lah, sebab diorang tak boleh nak pergi mana, jauh tau. Sekolah dia ni dengan pekan agak jauh sikit. Dia cakap macam tu lah. Cuma pada waktu kejadian berlaku, Mr. Ray ni, dia ni bekerja pada waktu malam, dan 2 orang kawan dia, dia bekerja 3 orang tau pada malam tu, yang mana 2 orang sedang membuat rondaan. Dan Mr. Ray ni pula, dia ni duduk dekat post guard lah. Sedang dia tak buat apa-apa ni, dia cakap dia hanya buka, ada satu radio. Memang ada satu radio yang dia buka untuk dengar lagu. Dan dia adalah buka handphone dia apa semua kan, layan YouTube lah, itulah inilah, dia cakap macam tu. So tengah-tengah dia tengah relax kan, dengar-dengar lagu ni, dia macam terdengar tau, terperasan macam ada orang panggil nama dia. Tapi dalam keadaan yang macam berbisik, sayu je tau. Macam contoh Ray, macam tu, Ray, macam tu. Tapi suara tu dia dengar macam daripada radio. Macam ada lagu, lepas tu tiba-tiba ada suara Ray macam tu. So dia macam betul ke apa yang dia dengar, dia cakap. So dia dekatkan telinga dia dekat dengan radio ni, tak ada pula. Tapi dia macam dengar memang daripada radio tadi, Ray. Okay, tak apa. So dia macam ada rasa macam something yang tak biasa dekat hati dia kan. Mungkin tak sedar hati waktu tu. Tapi dia tunggu juga kawan yang lagi 2 orang ni settle ronda kan. So dia cakap dia pun duduk balik macam biasa. Dia pun buka handphone dia apa semua. And then tiba-tiba daripada anak mata dia, dia terperasan macam ada satu benda yang macam terbang tau, macam kain tau, satu kain yang macam melintas je, syup, laju dekat sebelah dia. Maknanya kat luar pondok guard lah, macam melintas. So dia macam apa tu? Sudah, dia kata kan, dia pun tengok, tapi tak ada apa. Adakah burung? Tapi tak mungkin, macam benda tu macam besar, macam satu kain yang besar lalu tepi dia punya pondok guard. So dia pun bangun, pergi ke arah tingkap. Dia cubalah perhati juga, sebab kawasan tu banyak pokok kan. Jadi dia kata okay, so biarlah, tak apalah. Mana pula lah 2 orang kawan aku ni, dia cakap. Dia pun duduk balik tengah dia layan-layan lagu ni. Tiba-tiba dia dikejutkan dengan satu bunyi, macam ada satu benda besar tau, ataupun satu benda keras yang langgar pagar sekolah ni. Bunyi dia macam ni, korang pun dapat agak kan macam mana, macam pang macam tu, macam bunyi dekat pagar tau. Lepas tu memang nampak mangga dekat pagar ni bergerak, tuk macam tu. So dia pun keluar daripada pondok guard ni. Dia pegang lampu lah waktu tu. Dia pegang lampu, dia pun suluh. Tak ada apa pula. Dia pun cakap lah, siapa tu? Tapi tak ada orang nyaut. And then dia pun keluar, pergi ke arah orang kata pagar ni. Dia pun suluh tengok, kot lah kalau ada binatang ke anjing ke yang terlanggar kan. Dia sedang suluh ni, korang bayangkan dia terdengar macam ada suara benda tau, macam berjalan di atas zinc pada waktu tu. Tek, macam ada bunyi kaki tau. Kaki melangkah atas zinc, macam benda berlari. So dia pun toleh lah ke arah belakang, atas kan. Tapi mengejutkan dia, apabila dia nampak dekat atas post guard ni ada satu benda bertinggi. Misteri ni cakap dia nampak ada satu benda yang bertinggi, macam menyangkung dekat atas bumbung pondok guard ni. Rambutnya menghurai, mukanya macam seram, yang dia hodoh, yang dia tak dapat nak bayangkan. Dia kata dia tak tahan bila tengok muka benda tu. Hodoh, dia cakap. And then memang yalah, bila dia dah nampak benda macam tu, tak lama lah dia terus lari menuju ke arah sekolah. Dan pada waktu tu 2 orang kawan dia ni sampai naik motor. Jadi bila kawan dia sampai, kawan dia cakap, Kenapa? Tu ada hantu atas bumbung tu, dia cakap. Tapi bila dia tunjuk, tengok benda tu dah tak ada dekat atas tu. Tapi misteri ni cakap memang dia nampak.
So dia cakap dengan kawan dia, aku nampak tadi ada benda bertinggi atas bumbung tu. Dia cakap macam tu. So kawan-kawan ni macam percaya tak percaya lah, sebab dia tak nampak kan. Kalau dia orang nampak mungkin dia orang percaya. Tapi bila misteri je nampak, dia orang kata, kau ni hayalan kau je ni. Dia cakap, mungkin kau takut kot. Dia cakap, kau dah lah baru. Dia cakap macam tu kan. Tak betul, aku memang nampak. Dia cakap macam tu atas tu. And then barulah misteri ni pergi balik ke Coast Guard ni dengan 2 orang lagi kawan dia ni. And then kawan dia bagi air apa semua kan. Dia macam dah hilang semangat tau. Dia macam dah macam lemah semangat waktu tu. Salah seorang daripada guard dia ni mungkin bagi bacalah ayat-ayat apa dekat dalam air mineral waktu tu. Dia pun buka, bagi Mr. Denny minum. And then Mr. Denny rehat lebih-lebih kurang. Lepas daripada tu sepatutnya dia pula kena keluar pergi meronda. Tapi dia takut kan, nak tinggal nak ronda seorang-seorang pun dia takut, nak tinggal kat ni pun dia takut. So dia kata okay, tak apalah. Dia pun ikut naik dua orang satu motor. Maknanya dia orang ronda tu jauh sikit lah, sebab dia dah takut tadi. So dia pun ronda. Itu adalah pengalaman seram dia yang pertama. Yang mana pengalaman seram dia yang kedua pula berlaku, yang mana dia ni meronda waktu tu, waktu malam juga. Jam waktu tu lebih kurang pukul 2 lebih pagi macam tu. Yang mana dia ronda waktu tu dekat dengan area dewan makan, dewan macam dewan badminton macam tu. Lepas tu dekat dengan pelajar perempuan punya asrama. Dia cakap macam tu. Sedang dia tengah ronda ni, nak pergi ke arah dewan apa semua ni, dia ternampak tau macam ada satu susuk tubuh seakan-akan macam pocong yang melompat melintasi jalan tau. Tapi Mr. Ray ni mula-mula ingatkan pelajar lah, sebab biasa memang dia orang ada terima aduan daripada warden perempuan yang mana ada pelajar-pelajar lelaki yang buat onar saja menakutkan pelajar-pelajar lain. Pakai macam tu apa semua. Macam ada satu cerita aku cerita sebelum ni, kan, budak tu nakal, balut macam pocong, padahal orang tu pelajar. Tapi dia buat macam pocong tu nak bagi takut pelajar-pelajar lain kan. So Mr. Ray ni kata dia pun laju je pergi ke arah susuk tubuh tu tadi. And then benda tu melompat-lompat menyorok di belakang pokok. Korang bayangkan Mr. Ray bila sampai je dekat kawasan pokok ni, dia pun teruslah pegang lampu dia sulur dekat arah pokok ni. Jadi dia pun cakap, keluar. Dia kata, kau ni dah pukul berapa? Dekat pukul 2 lebih dah ni, tak tidur lagi. Kau jangan sampai aku panggil warden tau. Dia cakap macam tu, sebab dia ingat tu pelajar. Tapi mengejutkan apabila Mr. Ray cakap waktu dia tengah sulur dekat pokok ni, dia memang nampak tau macam ada satu susuk tubuh daripada tepi berpakaian putih. Tapi bila lama kelamaan Mr. Ray amati, kain ni bukan macam kain cadar tau. Dia macam satu kain putih yang penuh dengan macam lumpur, macam kotor lah. And then bila Mr. Ray tengah sulur ke arah pokok ni, benda tu jengah dia dengan keadaan yang berbungkus ni tadi, dengan mukanya yang terkopek-kopek. Mr. Ray cakap dia pun lari, terus naik motor dia, terus caw lah pergi ke arah pondok guard. And then bagi tahulah kawan-kawan dia apa yang dia nampak kan. Dekat kawasan pokok tu ada benda jengah dia, pocong lah tengah jengah dia apa semua. Dia pun lari. And then kawan-kawan dia pun cakap, kau ni mudah betul kena, dia cakap. Sebab ada guard yang pernah kena, tapi sampai 2 kali Mr. Ray ni kena kan. Guard lain mungkin macam ternampak sekilas-sekilas pandang lah, tapi bila nampak betul-betul benda tu tak ada lah. So Mr. Ray ni cakap mungkinlah dia ni mungkin mudah nampak ke, dia pun tak pasti. Sebab lepas daripada tu dia jadi guard tempat lain pun dia tak ada pun nampak apa pun. Tapi dekat sekolah ni, mungkinlah kawasan sekolah ni yang berdekatan ataupun dikelilingi dengan kawasan hutan, memang ada pun benda-benda macam ni kan. Yang kata hutan, dekat kawasan rumah-rumah biasa pun ada juga. Benda ni kat mana-mana ada. Cuma dekat sekolah ni lah dia betul-betul kena. Yang mana satu, dia ternampak dekat atas bumbung post guard dia. Yang kedua, dia nampak susuk tubuh pocong yang dia ingat pelajar tadi. Rupanya benda tu betul-betul pocong lah. Bila benda tu jengah dia daripada pokok tu, menyebabkan Mr. Ray ni mengundur, naik motor, terus pergi ke arah post guard. So itulah kisah yang dikirimkan oleh pengirim kita ni, iaitu Mr. Ray. 2 kisah yang pada aku agak menarik lah. So pada pendapat korang macam mana? Kisah Mr. Ray ni menyeramkan ataupun tidak? Korang boleh tinggalkan pendapat korang di ruangan komen dekat bawah. Jadi itu sajalah
kisah seram kita untuk video kita pada kali ini. So, pada pendapat korang macam mana? Dalam keempat-empat kisah yang dikirimkan oleh 3 pengirim kita ni, mana satu kisah yang paling menyeramkan? Korang boleh tinggalkan pendapat korang di ruangan komen dekat bawah. Dan yang mana korang semua yang ada kisah-kisah seram yang korang sudi berkongsi dengan aku, korang bolehlah kirimkan ke alamat email Sembang Kopi ataupun Telegram Sembang Kopi, di mana link Telegram dan juga alamat email aku ada tinggalkan siap-siap di ruangan description dekat bawah. Dan di kesempatan ni juga, terima kasih diucapkan kepada korang semua yang memilih Sembang Kopi sebagai salah satu platform untuk korang dengarkan kisah-kisah seram. Dan yang mana tengok video aku daripada mula sampai ke hujung ni pun, aku nak ucapkan terima kasih banyak-banyak. Itu salah satu cara korang tunjukkan support korang kepada aku untuk aku terus buat video dan menyajikan kisah-kisah seram yang menarik untuk anda dengarkan. Jadi akhir kata daripada aku, kalau korang suka dengan cara penyampaian aku, korang suka dengan kisah-kisah seram yang aku storykan dekat korang, aku hargai sangat-sangat kalau korang boleh bantu aku, bantu channel aku dengan tekan butang like, butang subscribe dan butang loceng supaya korang takkan terlepas apa-apa video yang aku akan upload lagi lepas ni. Jadi itu sajalah daripada aku. Kita jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum. See ya.